Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Yang berusaha Encik Hazli bin Mat Tahir, pengerusi Perkis Menara Hasil Bangi, yang diraikan Ustazah Asma Harun selaku penceramah jemputan kita pada hari ini, pengarah-pengarah cawangan dan jabatan, ketua-ketua penolong pengarah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salam Syawal kami hulurkan, dengan izinnya kita meraihkan. Rasa syukur kami lafazkan, kesudian hadirin hadirat memenuhi jemputan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Encik Khairul Ashraf bin Zainal Abidin untuk bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggukan ngomong kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi pada hari Jumaat yang penuh barakah ini atas limpah kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu anjuran Perkis sempena bulan Syawal yang penuh mulia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita pada hari ini adalah seorang tokoh, figura atau pendakwah yang saya yakin cukup dikenali dan disegani oleh ramai, iaitu Ustazah Asma Harun. Nama beliau sering mengikuti paparan kepetahan bicaranya ketika menyampaikan dakwah. Memandang wajahnya dan tenang menggambarkan pribadi simbol diri. Kelembutan suaranya ketika mengupas isu-isu dakwah, terutamanya berkaitan kekeluargaan, bukan asing lagi. Kepetahannya dalam berceramah memang diakui sentiasa memukau telinga dan menjentik hati para pendengar, khususnya untuk terus beristiqamah dalam menadah ilmu. Oleh itu, saya pasti ramai yang ingin berkenalan secara lebih dekat dengan Ustazah. Maka izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang Ustazah dengan sebagai ta'aruf ringkas. Nama diberi Asma binti Harun atau umumnya dikenali sebagai Ustazah Asma Harun. Beliau dilahirkan di Kuala Terengganu dan sekarang menetap di Seremban Negeri Sembilan. Beliau telah berkahwin dan dikurniakan dengan 7 orang cahaya mata. Beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang syariah di Universiti Al-Azhar Mesir dan seterusnya menyambung pengajian ke peringkat master dalam bidang pengajian Islam di Open University Malaysia. Beliau juga pernah bekerja sebagai pegawai hal ehwal agama Islam di JAKIM
penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam dan penolong pengarah bahagian pengurusan halal di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Hadirin hadirat, ceramah hari ini berkisarkan tema pembinaan keluarga bahagia Baiti Jannati. Saya pasti topik ini bukanlah satu topik yang asing untuk kita. Pembentukan keluarga bahagia memerlukan satu rasa tanggungjawab yang begitu berat, di mana ia perlu dipikul oleh ibu bapa, yang mana merupakan satu amanah yang wajib dilaksanakan bagi melahirkan generasi yang bakal menjadi pelaburan di masa hadapan. Namun persoalannya, sejauh mana peranan kita sebagai ibu bapa dan anak-anak dalam memastikan institusi kekeluargaan ini utuh dan kuat dari segi semua aspek, terutamanya kerohanian dan moral, agar menjadi sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh itu, tanpa melewatkan masa lagi, dengan rendah hati saya menjemput Ustazah Asma Harun ke pentas untuk kupasan lanjut mengenai topik kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura. Kamu cuba supaya kamera tu kan berada pada tiang. Kau faham tak? Jangan halang orang. Kamu halang tiang saja. Maksudnya, kau faham tak? Jadi kalau kamu letak tengah tadi, kamu menghalang orang. Sama juga. Tudung saya tak betul. Kalau tak kita rendahkan sebab tadi mana meja tinggi. Tak, okey. Tak halang sebab ada tiang situ, kau faham tak? Kalau sini okey lah, ni tak menghalang orang. Kamu berdua kena ke belakang sikit sebab halang orang. Okey. So, ayo ke sini. Kamu kena sikit ke sini sikit. Okey. Ada aircon. Oh, dah edahkan ini. Okay. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Dik, kamu kena ke sini. Kamu dah halang pandangan kat sana. Kamu faham kan? Kamu duduk rapat dengan Ustazah tak apa. Okay. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada sembahan, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat mengadu, tiada tempat kita berharap illallah, melainkan dengan Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar, sebesar-besarnya. Sebesar apapun masalah kita, Allah lebih hebat, Allah lebih berkuasa, Allah lebih besar. Setakut mana pun kita kepada manusia menzalimi kita, Allah jugalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Alhamdulillah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut je kan? Masya Allah. Tengah puasa ke ni? Sebab tahu hari ni ada makan lah. Nampak ada meja bulat makan ke untuk tetamu je? Tapi biasa kerja-kerja di pejabat macam ni, kejap unit ni buat unit terbuka kan. Kalau rumah-rumah terbuka, dulu saya kerja Jabatan Agama, ya Allah, setiap hari ada bahagian-bahagian yang buat majlis terbuka. Jadi mencabarkan nak puasa 6. Masya Allah, bulan Ramadan 30 hari beres, 29 hari beres puasa. Sebab itulah ada alim ulama menyebutkan, siapa yang berjaya puasa 6 hari di bulan Syawal, itu adalah tanda-tanda ataupun ciri-ciri Ramadannya diterima Allah. Sebab nak tengok kesan hasil Ramadan itu berjaya atau tidak dapat darjat takwa tu, bukan selepas habis 30 hari tu, tetapi bulan yang pertama yang menjadi kayu ukur, iaitu bulan Syawal. Dan memang ujian datang selepas Ramadan berganda-ganda bab ujian makanan ni. Ke bulan Ramadan ada buat rumah terbuka juga. Semua tutup. Kedai makan, kedai macam-macam pun tutup kan siang. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pun tadi, saya pun dalam proses nak habiskan juga puasa 6. Pagi-pagi lagi dah ada jemputan dah. Ustazah jemputlah datang dekat unit kami, siap tunjuk gambar lagi. Tapi sebab, ada sebab jadi lambat nak selesaikan puasa 6 tu, berjuanglah kita kan. Masya Allah. Subhanallah, hadis yang sahih berkenaan dengan puasa 6 ni, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian, Dik, kamu kena ke belakang. Ustazah jadi macam, Ustazah nak utamakan pandangan audience. Bila kamu depan tu, Ustazah nak ke depan-depan, nak berlawan dengan kamu. Sebab kat sana ada audiens juga. Okay. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian dituruti dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa sunat 6 ni, puasa 6 Syawal ni, diberikan ganjaran umpama berpuasa sepanjang tahun. Lalu ulama besar mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi, menjelaskan kenapa jadi puasa ibarat setahun. Setahun kita ada berapa hari? 360 ke 365 hari, macam tu kan. Jadi Imam Nawawi mengeluarkan hisab ataupun matematiknya. Satu hari di bulan Ramadan kali dengan 10 jadi 300. 30 kali 10 300 kan. Tapi tahun ni kita puasa 29. Betul tak? Tapi itu perkiraan umum. 29 ni jarang berlaku. 30 kali 10 300. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Setiap amal kebaikan yang kamu lakukan digandakan 10 kali ganda. Jasa satu hari berpuasa di bulan Ramadan digandakan seperti 10 hari berpuasa. Jadi 300. Lepas tu 6 kali 10 jadi 60. Jadilah umpama seperti berpuasa sepanjang tahun. Kita tahu kalau kita dapat puasa 6 ni ibarat puasa sepanjang tahun, matilah pada mana-mana hari, mudah-mudahan terbuka satu pintu syurga untuk kita. Syurga apa? Pintu babur rayyan, babus siam, iaitu puasa, pintu orang yang berpuasa. Sebab itu memang mencabar, bunyi 6 hari tapi mencabar. Kadang dah puasa elok dah, tiba-tiba orang bawa makanan kan, makanan kita suka pula. Tak apalah kan, puasa sunat, Google dulu, boleh buka tak puasa? Boleh lah. Lepas tu keluarlah ayat lebih afdal. Orang dah buat jemputan, orang dah jemput, orang dah ni, lebih afdal buka puasa. Adakah benar lebih afdal berbuka puasa? Contoh kita puasa sunat, kita tak niat qada ni, puasa sunat. Lepas tu tiba ada jemputan daripada bahagian. Ni kan bangunan ni kan ada banyak jabatan kan. Kita pun dapatlah jemputan. Kita pun dah confused kan, nak buka ke tak ni. Dia orang buat nasi biryani gam Johor tahu tak? Sudahlah. Ada laksa lemak Terengganu. Saya suka laksa lemak. Saya selalu masak yang tu. Kita orang Terengganu pula. Mencabar kan?
Sebenarnya dia bukan afdal berbuka. Kalau hadis Nabi, apabila kamu berpuasa sunat kemudian kamu dijemput untuk makan, maka kamu boleh hadir dan mendoakan orang yang menjemput, ataupun kamu boleh berbuka. Maksudnya kita boleh buat pilihan. Tapi kalau puasa 6, hari-hari nak raikan orang, akhirnya tak puasa 6, itu kerugian yang amat-amat besar. Mampu tak kita nak puasa sepanjang tahun? Tak mampu. Allah berikan kemudahan. Puasa 6 je, 6 hari je bulan Syawal, kamu dapat pahala umpama setahun. Nak dapat puasa hari-hari tak mampu. Allahu Akbar. Jadi hari ni berapa Syawal? 19. Ada berapa hari lagi Syawal? Tolak hari ni 10. Tolak satu Ahad, banyak rumah terbuka, tinggal 8. Jadi kalau siapa yang nak buat, siapa yang belum puasa walaupun satu hari, kena puasa terus satu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dapat 5 hari kan? Jadi cuba tolak. Tolak macam mana? Hari ni 19 Syawal, tolak jadi 10 kan? Tolak 2 jadi 8. Oh, nampak gayanya lepas tu kena terus. Ustazah, hujung bulan lah paling banyak nanti jemputan. Sebab orang boleh gaji. Semua orang buat majlis terbuka. Itulah dia. Kita kena menghisap, kena kira-kira. Tapi kalau dapat dah, subhanallah, dah puasa dah sehari 2, bolehlah nampak gaya tu. Kita bolehlah minggu depan tu boleh juga kita raikan rumah terbuka. Subhanallah, di sana ada satu lagi hadis Nabi. Dalam hadis Hasan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, puasa sunat lah ni, lalu ada orang yang orang yang menjemput, gini, hadis ni begini. Ketika tu Nabi berpuasa sunat, kemudian Nabi berziarah, lalu tuan rumah menghidangkan makanan. Lalu Nabi pun sebut, Nabi bersabda, makanlah, aku berpuasa, Nabi kata. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa, puasa sunat lah ni, lalu ada orang yang makan di sebelahnya sehingga habis, ataupun yang dimasukkan sehingga kenyang, sehingga habis ataupun sehingga kenyang. Lalu subhanallah, Nabi kata ada malaikat yang mendoakannya. Sepanjang tu doa malaikat. Kalau kita tengok tak apa, makanlah. Kan ada meja, 3-4 meja dia bawa potluck, tak apa makan. Masa tu kita mungkin boleh je cakap kita puasa. Sebab nak elak macam mana? Kan kata orang kata sombong pula. Saya puasa, tak apa makanlah. Tak perlulah kita nak duduk sebelah orang makan tu. Makan. Saya didoakan oleh malaikat. Tak perlu sampai nak duduk sebelah. Duduk jauh pun kita nampak ada orang makan. Nabi kata, jika ada yang berpuasa, diteruskan puasa, kemudian orang yang makan tu makan sampai selesai. Dalam riwayat lain Nabi sebut makan sampai kenyang, dia didoakan oleh para malaikat. Jadi orang tu dapat hidangan di dunia, kita dapat hidangan daripada penduduk langit. Hidangan apa? Doa malaikat. Doa malaikat tak dihijab. Malaikat berdoa tanpa ada kepentingan. Dia minta kita sesuatu bukan untuk kita sepenuhnya. Kita kalau minta dengan Allah, sesuatu berkaitan dengan kita kan. Ya Allah berilah kebahagiaan, kan ada kepentingan. Jadi kalau suamiku romantik, macam suami yang aku tengok dalam Facebook tu, bila hari lahir dapat bunga dengan emas, omeh orang Negeri Sembilan. Contohlah, kita minta sesuatu mesti ada sesuatu untuk kita. Tapi malaikat adalah makhluk Allah, makhluk syurga. Dia bukan mengharapkan untuk masuk syurga sebab dia makhluk syurga. Tapi kitalah yang memerlukan. Itu yang disebut syafaat malaikat. Syafaat daripada Rasulullah, syafaat malaikat, syafaat alim ulama, syafaat ahli hafiz Quran. Semua tu ada bahagian masing-masing. Syafaat malaikat disebutkan yang membawa maksud adalah doa para malaikat. Jadi subhanallah, saya bagi semangat ni. Siapa yang berniat-niat nak buka puasa ke apa ke kan, kalau tergoda tu teruskan. Kita dapat doa. Boleh makan lagi lah 10 bulan lepas ni. Betul kan? Macam lah tak ada bulan dah kan? Masya Allah. Dan biasa rumah terbuka sampai ke Raya Haji. Betul tak? Dulu sebulan 1 Syawal. Lepas tu tak cukup kan? Sambung sampai Raya Haji. Percayalah. Membazir tak? Tak. Nabi SAW dalam sabdanya, di antara ciri-ciri ahli syurga, orang yang ifsyus salam, suka sebarkan salam, suka bagi salam. Ni kalau jumpa bagi salam ke bagi apa? Kadang jumpa tak ada bagi salam kan sesama Islam. Nak gimana? Kadang macam tu je kan.
Orang tu baru nak pergi toilet. Subhanallah. Jumpa dalam lift, kadang tak bagi salam. Apa khabar, kita tanya. Subhanallah. Sedangkan Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, ucapkan salam. Nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan dapat rahmat daripada Allah. Akan dapat berkat, akan dapat redha Allah. Jadi, kalaulah kita walaupun jabatan berbeza, bertemu tengah jalan, Assalamualaikum. Kalau dia baru niat nak ajak kita ngumpat, cancel. Betul tak? Kadang-kadang orang nampak muka kita ada nak bercerita. Tapi kita mula dengan Assalamualaikum. Agak-agak dia teruskan tak kau nak ngumpat orang. Oh, insaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Oh, macam nak ceramah dah. Langsung astagfirullah, astagfirullah. Doakan tu. Salam adalah satu doa. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahanlah ya, Nabi sebut barang siapa yang menyebarkan salam, suka memberi makan kepada orang, suka beri makan, dan juga membantu fakir miskin, maka masuklah dia ke dalam syurga. Ini ciri-ciri ahli syurga ni. Jadi buat open house tu bukan saya saja, bukan ajak orang ramai nak tengok sofa. Tapi kalau beli sofa ustazah, kebetulan memang sofa lama dan rasa jugalah seronok orang puji sofa, tak apalah, tak boleh nak elak rasa seronok tu. Kalau riak sangat, istighfar lah. Janganlah pula memang lagi orang tak puji lagi tu lah, ni sofa baru ni duk gosok-gosok kan. Niat tu kena jelas. Memang ajak orang untuk silaturahim, ajak orang untuk beri makan, dan bagi kita yang hadir bila rumah terbuka, doakan. Malu nak doa depan-depan, doalah senyap-senyap. Kan takut doa depan, saya mendoakan, dah kelu pula lidah kan. Kalau ustazah tu mahir je lah kan. Jadi kita doa senyap-senyap pun tak apa. Ya Allah, berkatilah rumah ini dan seluruh isi rumah, seluruh ahli keluarga, dan gantikanlah hidangan di syurga sebagaimana hidangan yang mereka berikan kepada kami pada hari ini. Doa di depan tuan rumah lagi dia seronok. Amin, seronok. Doa belakang pun tak ada masalah, tetap sampai kepada tuan rumah tu, dia akan terasa, dia akan rasa suka dan sayang dengan kehadiran kita. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih pada pihak penganjur Persatuan Kebajikan Islam hasil dalam negeri Malaysia. Oh, macam tu je, kebajikan Islam hasil terus. Oh, okey. Persatuan Kebajikan Islam hasil dalam negeri Malaysia, Perkis Bangi Selangor. Terima kasih pada Encik Hazli binti Mat Tahir, pengerusi Perkis Menara Hasil Bangi. Oh, ni namanya Menara Hasil. Hebat ni, banyak hasil ni kan. Tak tahu hasil apa kan. Subhanallah. Mungkin lepas ni kita tanya ya. Pengarah-pengarah cawangan dan jabatan, ketua-ketua penolong pengarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat dikasihi sekalian, puan yang mengiringi saya, dan kepada Puan Najwa. Mesti dia pelik. Macam mana saya tahu nama kan? Sekarang boleh google je. Siapakah apa ni MC yang sangat bagus tu. Saya terharu sebab dia punya ayat tu kan, berapa kali dia ulang peta tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kadang-kadang orang ingat lahir-lahir pandai bercakap kan. Memang ustazah ni bercakap, kau tengok kuliah Radu Solih tu dah lah laju pop, sejam 2 jam. Saya pun pelik kadang, macam mana lah boleh bercakap banyak macam tu. Laju, boleh susun ayat. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kalau orang tanya, ada amalan, Masya Allah. Satu doa yang saya, wallahu alam, memang guru saya ajar, dan barakah guru tu. Barakah guru, ada guru yang dia ajarkan kita satu amalan, kita pegang sampai sekarang. Dan saya dapat doa ni daripada, tak silap saya, sekolah menengah. Kalau paling lambat pun saya dapat di Kuza, sekarang ni Uniza. Tapi saya rasa saya dah mula beramal daripada sekolah menengah. Bila dulu saya beramal, saya tak tahu doa ini daripada Nabi. Lepas tu bila buka buku-buku himpunan doa yang masuk daripada Nabi, akhirnya jumpa doa ini Nabi ajarkan kepada seorang orang Arab Badui. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang mengadu kepada Rasulullah, yang dia ni susah nak istiqamah. Maksudnya yang menghalang kita untuk jadi bagus, nak jadi ibu yang baik, nak jadi ayah yang baik, nak jadi isteri yang baik, bukan orang luar, bukan diri sendiri saja. Jadi kita kena mohon doa untuk keselamatan daripada kejahatan dalam diri.
Doa ni berbunyi, subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut semua? Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Subhanallah. Okey, saya nak ulang lagi, sabar. Dek, kamu tak payah nak ubah-ubah banyak kali, ustazah terganggu. Kamu stay je. Kan dia orang pun macam terganggu juga. Sebab bila ustazah doa, memang elok fokus pada ustazah, orang boleh potong. Faham ya? So statik je, tak payah gerak lagi. Kamu pun duduk diam ya. Subhanallah. Okey, tengok dia gerak lagi ya. Tak apa, ustazah gerakkan sendiri. Okey, subhanallah. Kita ulang lagi sekali, saya nak baca dengan maksud. Ibu-ibu elok sangat doa ni, minta anak beramal. Saya ceritakan sikit nanti kelebihan doa ni, membantu sangat saya ketika belajar dulu. Okey, lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, alhimni, berikanlah ilham kepadaku, ilhamkanlah kepadaku, rushdi, petunjukmu, wa a'idhni, dan daku mohon perlindungan, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, keburukan diriku, hawa nafsuku, sifat malasku, sifat bertangguhku, nafsu amarahku, dan segala keburukan dalam diriku. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Doa dia pendek je, membawa maksud Allahumma, ya Allah, alhimni, ilhamkanlah kepadaku, alhimni rushdi. Rushdi tu Rashid, Allah ya Rashid, Allah yang memberi petunjuk. Kita mohon petunjuk, ilham daripada petunjuk daripada Allah. Wa a'idhni, dan aku mohon perlindungan ya Allah, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku. Subhanallah, muslimin muslimat, pendek ceritalah. Jadi panjang juga, tapi ayat penyedap pendek cerita. Zaman saya belajar, bila nak exam, bila nak masuk kelas, saya baca doa ni. Saya minta ilham daripada Allah. Dan hawa nafsu, malas masa belajar, ataupun bersangka buruk pada pensyarah, ataupun memandang rendah pada guru. Itu semua keburukan yang boleh selalu berlaku dalam apa jua situasi. Subhanallah, Allahu Akbar. Contohnya ya, pernahlah kami ada pensyarah. Saya ingat pensyarah ni, dia kan kalau nak buat exam, bukan exam, kita panggil test, suka buat mengejut. Kan biasa pensyarah bagi tahu, okey, minggu depan tarikh sekian kita buat test. Sebab kita tahu 60% adalah final exam, 40% adalah test. Jadi test tu sangat penting. Subhanallah. Jadi saya pula ada masalah apa bila belajar, masuk kuliah, masuk kelas, kadang-kadang tu ngantuk. Tak tahulah, duduk depan. Saya memang pilih kursi depan. Saya tak duduk belakang-belakang. Masuk lambat pun mesti duduk depan juga. Sebab saya tahu cabaran saya, tak tahulah ujian apa. Walaupun duduk, mula-mula terterang, macam bersungguh, tiba-tiba tak sedar. Macam tu. Saya cakap terus terang. Saya kata, ya Allah, kan minta dengan Allah, kenapa ada masalah macam ni? Duduk depan. Tapi doa tu dimulakan, Allahumma alhimni rushdi wa aizni min syarri nafsi. Allahu Akbar. Jadi, selalulah tertidur dalam kuliah kan. Bukan saya nak cerita saya ni bijak semula jadi. Satu hari, pensyarah ni kata, okey, test mengejut dan subjek, killer subjek yang paling susah. Fiqh muqarrar namanya. Fiqh pembandingan mazhab. Dah ramai orang macam kawan-kawan jadi macam susah nak faham. Tapi tiba-tiba dah kebetulan masa tu saya sebab naik presiden jadi sibuk. Mesti ada kaitan dengan tajuk. Saya nak kaitkan dengan tajuk kita sebenarnya. Tuan-puan dengar dulu cerita saya akan kaitkan dengan tajuk. Masya Allah. Lepas tu tiba-tiba buat mengejut. Masing-masing pun terima, jawablah apa saja. Jawab kan.
Tapi dengan amalan doa yang istiqamah, sebelum jawab saya doa dulu dengan doa tu. Saya pada doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Itu nak masuk masjid kan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Kuasa doa. Tetapi bila doa yang kita istiqamah, kesan dia berbeza. Lepas tu jawablah. Sebab apa? Soalan jawapan, jawab dengan ayat sendiri dalam bahasa Arab. Bahasa Arab pun tak mahir sangat. Tetapi baca soalan, doa, baca doa, nak minta ilham daripada Allah. Masa tu yang mengharap ilham daripada Allah. Sebab tengok soalan langsung tak ingat apa dalam buku. Sebab tak sempat langsung menghafal, nak study semua tak sempat. Mohon ilham je daripada Allah, nak jawab macam mana soalan ni. Jawab. Per 40. Saya dapat 38 per 40. Kurang 2. 80% semua fail. Bukan nak kata orang lain pun dapat. Semua fail. Ada yang dapat makan 5 je. Ada yang 8 je. Lepas tu mula kawan tanya, kau ni Asma dah lah tidur. Lepas tu dah berapa kuliah kau tak datang sebab duk sibuk dengan program pensyarah pun tahu. Macam mana dapat? Saya kata saya pun tak tahu macam mana dapat. Tapi yang saya tahu kuasa doa. Allah bagi ilham nak jawab macam mana. Subhanallah, memang bergantung. Jawab. Dan Alhamdulillah masa belajar memang every sem dean's list. Saya nak kata bukan saya bijak semula jadi. Masa sekolah menengah, sekolah rendah susahnya nak dapat nombor 1. Masuk sekolah menengah, masuk sekolah makmal di Libanat, duduk kelas nombor 3, nombor 4. Nak sampai kelas nombor 2 pun payah. Tapi mungkin bila masuk universiti sel-sel otak baru bersambung. Baru berhubung, wallahualam. Tetapi sebab yang saya faham, bila semakin besar, semakin dewasa, makin memahami tentang kuasa doa. Doa kena khusyuk, irti tawakal dan sebagainya. Sampai sekarang saya baca doa tu sebelum ceramah. Allahumma alhimni rushdi. Berikanlah kepadaku ilham yang benar. Supaya apa yang kita cakap itu ilham daripada Allah, bukan hawa nafsu. Dan setelah ceramah orang puji pun kita tidak terganggu dengan pujian. Sebab kita tahu semua itu ilham daripada Allah. Dan kita minta apa? Wa'aidni, mohon perlindungan daripada kejahatan diriku. Apa kejahatan yang ada dalam diri kita? Mudah terpesona dengan pujian, mudah jatuh dengan kejian. Orang keji pun tak apalah, kita sabar, kita raba. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi perkara ini saya nak doa itu muslimin muslimat. Dalam setiap pekerjaan kita hari-hari, kita perlu ilham daripada Allah. Dalam kita nak buat keputusan, nak minta sekolah anak, nak pilih anak sekolah mana, minta ilham daripada Allah. Bila kita ada ujian dalam rumah tangga, minta ilham daripada Allah. Allahumma alhimni rushdi wa aizni min syarri nafsi. Takut kita buat keputusan dan tindakan kerana hawa nafsu, bukan ilham daripada Allah. Allahu Akbar. Jadi tip pertama bagi tajuk kita pada hari ini, pembinaan keluarga bahagia baiti jannati, adalah kuasa doa. Doa. Subhanallah. Siapa yang kurang berdoa, orang yang banyak berdoa, usaha dia kan dalam 20%, tetapi dia punya impact dahsyat. Orang yang banyak usaha dalam hidup dia tapi kurang berdoa, dia akan letih sangat hidup dia. Ayat tu letih. Syaddah tu kan, tasydid. Kita subhanallah ada Allah yang maha berkuasa, yang boleh buat apa saja. 99 nama. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah 99 nama. Bagi Allah ada nama-namanya yang mulia. Memintalah kamu dengan nama-namanya. Kalau kita cek 99 nama Allah, semua yang kita perlu ada pada 99 nama Allah. Kita perlukan apa dalam hidup kita? Rezeki, Allah ya Razak. Perlu kasih sayang, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang maha pengasih, maha penyayang, maha cinta. Kita perlu kelapangan, jiwa yang lapang, Allah ya Wasi', Allah yang maha luas, Allah yang maha lapang. Kita perlu ditinggikan, Allah ya Rafi'. Maksudnya kita nak apa? Naik pangkat, nak dimuliakan. Kita nak dipandang oleh suami, dipandang oleh anak-anak. Subhanallah. Apa lagi? Subhanallah, Allah yang Mu'iz, yang maha memuliakan. Allah ya Syakur, yang maha menghargai. Kita nak penghargaan daripada suami, anak-anak hargai kita. Bukan menagih, tetapi Allah beri. Muslimin muslimat, selalu kalau saya handle masalah rumah tangga dulu kan, ramai klien akan cakap, Ustazah, saya dah buat macam-macam. Saya dah ikhtiar itu, saya dah ikhtiar ni. Saya dah buat macam-macam Ustazah. Saya kata, encik banyak tak berdoa dengan Allah? Adalah lepas solat. Berapa lama? Adalah 5 minit, 10 minit, doalah. Subhanallah. Encik nak tak masalah encik selesai? Naklah. Boleh tak encik lebihkan waktu berdoa dengan Allah?
Berbanding waktu, usaha mesti wajib usaha. Cuma nak sebut, orang yang banyak berdoa, bila dia berusaha, usaha tu cepat berhasil dan luar biasa hasilnya. Tapi orang yang banyak berusaha, maksudnya dia lebih banyak sandarkan pada dirinya. Dia nak beli hati suami, dia buat itu, buat ini. Dia rasa dengan apa yang dia buat, dia boleh beli hati suami. Dia rasa dengan apa yang dia buat, dia boleh beli hati anak. Sedangkan kita tahu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta. Sesungguhnya petunjuk dan hidayah itu milik Allah. Milik Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita hari ni apa dia? Pembinaan keluarga bahagia Baiti Jannati. Tak apalah, depan tu tak ingat, sebut je Baiti Jannati. Boleh sebut tak? Baiti Jannati. Rumahku, syurgaku. Ada yang terbalik ke? Na'udzubillah. Ada yang jumpa saya masalah rumah tangga ustazah. Bukan rumahku syurgaku, rumahku nerakaku. Rumah saya ni bukan macam syurga lah, macam neraka lah. Kenapa encik kan? Saya orang Terengganu tapi cakap Nonggori tu sebab saya kerja di Jabatan Agama Negeri Sembilan. Sebelum saya resign 2017 letakkan jawatan, saya JAKIM, dihantar bertugas ke Negeri Sembilan, ketua unit runding cara, hari-hari ngadap masalah rumah tangga. Yang nak bercerai, sepak terajang, yang macam-macam drama, yang sihir, macam-macam kes lah. Yang ialah bertempik histeria depan, yang suami mari letak pistol lah, ugut lah, yang macam-macam lah, ugut telefon. Marah bila kita tolong isteri dia, bila kita jelaskan hak-hak isteri. Memang mencabar sebenarnya, bahaya zahir dan batin. Yang ugut nak santau-santau, macam nak marah sangat pada kita ni kan. Telefon, ni Ustazah Asma? Ya saya. Dah kenapa? Maki hamu ni, maki hamu, semua benda keluar ni, maki kita pun dengar je lah kan. Anggap macam kicauan burung kan. Ni buku kakak tua ni kan, mengikut orang ni. Okey, dia dah letih maki hamu. Ustazah jumpa kat Padang Mahsyar, insya-Allah kan. Apa Ustazah buat ni? Sebab apa? Dia dah pukul isteri dia, dah datang robek dan mulut dia pukul dengan ni kasut orang lelaki tu, kasut orang lelaki kan koreh keras. Cakap Nonggori. Dah sampai ni, lepas tu saya pun bagi tahu lagi sikit apa yang puan perlu buat. Sekarang puan pergi jumpa doktor, klinik swasta pun boleh, ambil report doktor. Lepas tu pergi report polis, buat report polis. Okey, saya tak nak suami saya masuk penjara. Tak apa, report tu puan kata tujuan dia lah untuk buat rekod saja. Bukan nak suruh suami tu kena panggil apa, puan balik letak dalam frame, tunjuk suami. Tapi tak ada lah buat sungguh. Ini saya melawak je lah. Maksudnya sebab apa? Ada isi-isi yang datang, Ustazah saya nak mohon fasah. Kenapa puan? Saya mangsa dera. Okey, ni nampak elok ni, tak ada macam kesan lebam-lebam. Saya kena pukul Ustazah, tapi ni dah elok, saya keluar lah. Tapi kalau puan mohon fasah keadaan macam ni, ada bukti? Tak ada. Ada buat report? Tak ada. Seolah ayatnya puan tunggulah kena pukul balik baru datang balik. Faham tak? Seolah ayatnya. Sebab nak mohon fasah, nak buktikan, mahkamah nak ada bukti, nak ada saksi, tak ada saksi, tak ada bukti. Sebab itu saya bagi tahu isi-isi yang ada kekerasan rumah tangga, buat report dulu, nak ambil tindakan nombor 2. Kurang-kurangnya bang saya dah ada ni, suami pun rampas, saya dah kopi 10 kopi bang. Contohlah, subhanallah, dekat balai pun ada. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Bila kita sebut tentang Baiti Jannati, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Bila kita nekat je nak buat rumahku syurgaku, musuh utama kita siapa? Dan je declare musuh kan. Sama ni berkawan. Musuh utama adalah syaitanir rajim. Sebab kita tahu trofi ataupun pangkat, kan di sini kan kerja-kerja kita ni kan ada anugerah pekerja cemerlang kan. Setan pun ada anugerah setan cemerlang. Betul. Ini perbualan dalam satu hadis Nabi. Nabi menggambarkan, menceritakan bagaimana keadaan bila iblis. Mereka pun ada perhimpunan bulanan. Sini ada tak perhimpunan bulanan? Adalah kan? Kan ada anugerah-anugerah kan? Iblis syaitan ni dunia dia pun ada macam tu. Bila berhimpun nak beri anugerah, datanglah syaitan. Iblis ni kan macam pegawai atas tanah.
Bukan kita kata pegawai atasan macam iblis ya. Kita sebut iblis pun ada pegawai atasan. Nama pegawai atasan syaitanir rajim ni iblis. Subhanallah. Jadi datanglah buat report ni. Syaitan-syaitan ni kan buat report. Aku telah membuatkan seorang manusia ini berzina. Okey, good. Aku buat seorang manusia ini menipu. Good. Ada buat manusia ni gini. Semua ni bagi tahu apa pencapaian ni. Bila ada syaitan menyebutkan tentang pencapaian dia, menyebabkan sebuah keluarga musnah, punah, bercerai-berai, yang ini diberi anugerah syaitan cemerlang. Dia beri penghargaan, anugerah. Ni gambaran daripada mafhum hadis Nabi, diberi gambaran. Maksudnya setan pun memang dia target bila sebuah keluarga yang nak jadikan keluarga ini sebuah keluarga di syurga, dia akan attack keluarga ni. Tapi kalau kita bina keluarga tak ada matlamat ke syurga, itu kita rasa macam okey, kita semua elok, semua aman damai je. Sebab apa? Keluarga ini tak jelas misinya. Dia sedang membina keluarga di syurga. Suami isteri ni semua sedang-sedang je, semayang ala kadar, zikir ala kadar, puasa ala kadar. Macam mana puasa ala kadar tu ya? Maksud tak beria sangat lah nak mewujudkan, nak jadikan anak-anak ini soleh, solehah, dengan Al-Qurannya, dengan akhlak yang baiknya. Sekarang cuba bayangkan rumah masing-masing. Orang lelaki boleh bayang tak rumah? Kipas tu berfungsi tak? Maksud saya memang dia berfungsi. Tapi apa salah, boleh tak kita letak belakang? Sebab sejuk dah kan dewan ni kan? Lagi lepas Ramadan tak ada dosa kan? Biasa kalau panas tu banyak dosa. Sebab saya macam terhalang sikit muka para lelaki tu. Macam-macam lah songai ustazah ni kan? Tak apa ke encik baju merah? Boleh ya? Masya Allah. Okay, nama siapa encik baju merah ni? Subhanallah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Cik Asha dunia dan akhirat. Barulah nampak lapang. Kau tak nampak? Saya pusing ke sini nampak apa ni? Apa? Kipas. Masya Allah. Biasa orang lelaki bila suruh bayang-bayang, dia susah nak bayang. Dia tak nampak apa-apa bayang. Perempuan, okey, sekarang ni orang perempuan cuba bayangkan rumah masing-masing. Puan baju hijau, puan nampak apa bila suruh bayang rumah? Nampak apa? Bahagian mana yang puan nampak dulu? Oh, punya sama je ya, lelaki perempuan. Bilik. Nampak bilik. Bilik puan paling cantik yang dalam rumah. Paling best. Paling best. Encik pengerusi. Bayangkan rumah, encik nampak apa? Nampak kereta. Nampak kereta. Encik baju biru. Bayangkan rumah, nampak apa? Ya betul. Ruang tamu. Ruang tamu paling indah, paling seronok duduk ya. Biasanya apa yang kita bayang, apa yang memang paling dekat dengan kita, apa yang kita suka. Encik pakai kot macam pegawai besar ni. Tak apa ke saya tanya? Encik bayangkan apa bila sebut bayangkan rumah anda? Nampak pintu rumah utama. Mungkin encik kan bila balik memang ada orang sambut kat pintu ya. Mungkin kan? Wallahualam, saya tak pastilah tu. Ni belah sini kan kecil hati. Baju hitam tengah-tengah. Puan bayangkan apa bila rumah? Ruang tamu juga. Mesti baru lepas dekor ruang tamu kan? Tak dekor pun. Cantik tak ruang tamu? Cantik, dekor lah tu. Masya Allah. Belah sini tak tanya lagi. Baju hijau. Bayangkan apa bila bayangkan rumah? Puan baju hijau. Oh, semua baju hijau. 1, 2, 3, 4. Eloklah pula semua baju hijau. Dah tahu nak kena tanya. Jadi semua baju hijau, kita ambil baju hitam ni. Puan nampak apa kat rumah? Bilik juga. Mesti kuat tidur ni kan. Suka tidur. Tuan-puan sekalian, saya sekarang ni nak minta, cuba bayangkan rumah masing-masing. Rumah kita sebenarnya membesarkan apa? Ada orang memang cantik sangat ruang tamu. Dia mungkin seorang yang suka meraihkan tetamu. Dia memang suka tetamu selesa. Tak apalah bila kita tak selesa tetamu, biar selesa. Ada orang dalam rumah dia membesarkan hiburan.
Jadi yang paling utama tempat tengok TV tu. Oh, dia beli bantal yang selesa, sofa yang selesa, TV besar, lepas tu ada pula speaker-speaker. Jadi isi rumah itu berhubung ataupun rapat rumah tangga, isi rumah tangga itu dia rapat atas dasar hiburan. Berkumpul, lepak sama-sama, tengok movie, lepas satu movie, lepas tengok satu drama. Ini muhasabah ni tuan-tuan sekalian. Ada sebuah rumah ni paling terbaik, yang dia paling ingat dapur. Dapur dia berabi banyak. Tidur kat dapur pun tak apa. Subhanallah, rumah ni membesarkan makan-makan. Ceritanya makan-makan, kejap makan. Itu makan tu, makan ni. Bila bak masak, 2 jam masak. Bila semayang, 2 minit je. Boleh berdiri 2 jam. Masak tu, masak ni. Tak apa kan, dapat pahala. Memang dapat pahala. Tetapi jangan disebabkan ibadah umum, ibadah khusus kita teramat kurang. Solat ibadah khusus, masak ibadah umum. Memang mengembarakan hati suami dapat pahala. Memberi makan kepada anak-anak isi keluarga dapat pahala. Tetapi jangan disebabkan penat, sakit pinggang, semayang pun. Masa tahiyat tu, dah tahiyat belum? Tertidur. Masa sujud boleh tertidur. Solat bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka terus telekom. Nak zikir Fatimah lebih kurang 5 minit pun payah. Nak baca doa ya Allah semacam biasalah, kau maha mengetahui. Punya malas berdoa. Masya Allah. Subhanallah. Lepas tu nak baiti jannati macam mana? Yang kita sebut rumahku syurgaku bukan syurga di dunia. Ada ramai yang nampak rumahku syurgaku. Wah, rumah kita syurga kita kan bang. Nampak semua cantik, selesa. Wah, macam syurga. Yang kita bimbang di dunia kita dapat rumah ibarat syurga. Seronok, duduk, lepak sana sini semua best. Tetapi kita terlepas syurga yang sebenar di akhirat kelak. Ada orang rumah tangganya memang membesarkan makan-makan. Ada membesarkan banyak rehat. Sikit rehat. Untuk cukup rehat ni, nak rehat ni. Rehat. Subhanallah. Jadi cuba bayangkan rumah kita, kita membesarkan apa. Dan ada isi rumah yang mana ahli keluarganya bersatu atas dasar apa? Solat jemaah, makan berjemaah. Bila makan tu, yang diberatkan adalah akhlak, bukan fokus pada makanan tu. Saya pun makan sedap juga, suka makan sedap. Siapa yang tak suka? Bukan kata makan ala kadar. Itu saya pergi ziarah rumah Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar kan maintain je. Dia ceramah kan semangat. Saya ingat Ustaz Azhar kan umur dah 50 lebih. Ke 40 lebih ya. Dia dah ada cucu. Saya rasa dah 50 lebih. Cucu dah ramai. Jadi saya ni kan habis bateri. Masya Allah, punya kuat suara sampai habis bateri. Macam tu ke nak suruh berhenti? Pukul berapa ni dek? 11.19. Masya Allah, subhanallah. Mungkin kalau pecamat lain dia cakap perlahan kan, dia tak tarik sangat kan bateri tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila saya mula sampai Ustaz Azhar belum ada lagi kat ruang tamu. Rumah biasa, simple sangat, sederhana. Rumah teres duduk tengah-tengah kan. Lepas tu Masya Allah, saya tanya, Ustaz duduk kat mana? Duduk bawah ke? Sibuk nanya Ada Ustaz kat atas. Lepas tu tiba-tiba Ustaz keluar, turun daripada tangga. Laju turun. Ustaz, kuatnya Ustaz turun tangga. Apa ni? Naik lagi laju, dia kata. Lepas tu kan, okey, ceria apa. Dia kata, Ustaz macam mana raya? Orang tak berhenti, pagi sampai malam. Saya sampai pukul, dia bagi waktu 30 minit siapa nak pergi ziarah. Jadi kita dah tahu, saya diberi masa pukul 8 hingga 8.30. Jadi kita tahu dah timing. Kita kena pandai-pandai lah bawa diri tu. Kena pandai-pandai masa. Sebab lepas saya sudah 8.30 ada tetamu lain pula. Maksudnya penuh lagi. Tapi nampak dia maintain. Saya kata, Ustaz macam mana jaga stamina? Dia kata, jaga makan je Ustazah. Makan jangan banyak. Sedap boleh. Makan sedap tapi jangan banyak. Dan itu juga yang menjadi maksudnya bukan nak makan sedap selalu. Maksudnya bukan dilarang nak makan sedap. Masak special. Tapi kita kena jaga makan. Jangan makan banyak. Tu yang dia pesan. Lepas tu bila minta amalan, Ustaz bagi satu amalan Ustaz untuk diamalkan. Kita bila jumpa guru, satu minta doa, kedua minta amalan. Saya bukan guru ya. Jumpa orang-orang yang alim macam ni, subhanallah, minta amalan. Dia akan bagi amalan ringkas je. Dia kata setiap kali naik tangga,
Setiap kali naik tangga, satu kali naik tangga, sekali istighfar. InsyaAllah. Saya kata insyaAllah. Dia kata insyaAllah lah, tak lepas lah istighfar. Sebab kita hari-hari mesti ada naik tangga kan. Ada. Kalau kat pejabat ada naik tangga kan. Tapi naik lift. Tapi ada tangga kan. Naiklah tangga. Kalau ada 20 anak tangga, 20 istighfar. Astaghfirullah. Setiap nafas tu, astaghfirullah. Badan pun sihat. Masya Allah. Dia pesan macam tu. Saya tak tahu. Tapi Ustazah pesan setiap kali naik tangga istighfar Ustazah. Dia tahu kot rumah saya pun ada tangga. Rumah dia pun ada tangga kan. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar. Bila sebut baiti jannati, rumahku syurgaku, bagaimana isi rumah ini, dia bersatu dalam amal soleh. Dia bukan bersatu atas dasar hiburan, atas dasar makan-makan, atas dasar rehat-rehat, atas dasar main game. Ada sekeluarga, dia kata bonding kami dibina atas dasar main game. Bukan saya kata haram, bukan tak boleh. Mak ayah main game, anak-anak main game. Tapi semuanya akan buat masing-masing. Ke main game sama-sama, sama pegang phone, sama tekan. Sama dengan tengok movie. Saya pun kadang-kadang anak-anak kata, Umi lama tak tengok sama-sama. Ya, kadang-kadang layan. Berapa lama sekali sama-sama tengok. Daripada awal sampai akhir. Tetapi masa kita tengok, kita berasingan. Tengok mata masing-masing, betul kan? Feel masing-masing. Tapi bila kita buat kerja bersama-sama, dia lain. Contohnya bila solat berjemaah, Allah yang satukan hati kita. Sebab dia betul-betul sama. Tak boleh lari. Tak boleh. Lambat sangat Umi ni, rokok dululah. Tak boleh. Semua kena sama. Pergerakan apa yang dibaca exactly sama. Waktu solat berjemaah, sama-sama. Semalam, saya ada proses hantar anak nak tukar kepada sebuah sekolah yang lain. Anak kami ni dah masuk sekolah kedua. Ada yang sekolah ketiga dah pindah. Masya Allah. Ada sebab-sebab lah. Jadi ustaz ni dia interview dululah. Untuk tasmik, untuk dengar kecepatan. Lepas tu kan, dia pakai baju Darusshifa. Saya tanya, Ustaz buat Darusshifa ya? Ya Ustazah, saya buat Darusshifa. Ustaz buat rawatan lagi? Ya, buat rawatan-rawatan ni. Kita tahu Darusshifa diasaskan oleh siapa? Tuan Guru Datuk Haruddin Arwah. Dan dia sebutkan pada saya, dia kata Ustazah sebenarnya Tuan Guru Haruddin ni, dia buat Darusshifa ni tujuan sebenarnya dakwah Ustazah, dakwah. Bukan bab nak berubat orang sangat. Sebab bab nak berubat, ramai orang boleh berubat. Kalau nak pergi berubat, jumpa doktor, semua boleh berubat. Tetapi tujuan Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin Arwah ni buat Darusshifa. Bayangkan arwah dah meninggal berapa tahun dah, tetapi perawat-perawat Darusshifa terus berkembang, bertambah-tambah. Di seluruh Malaysia sentiasa berkembang. Dia kata tujuan sebenar kalau orang faham adalah untuk dakwah. Lepas tu dia jelaskan contoh Ustazah. Bila ada orang hubungi saya, kan contoh, biasa orang hubungi bila ada masalah rumah tangga. Kebanyakannya kalau dia masalah kecil-kecil dia tak cari lagi merawat. Bila dah nak bercerai-berai, anak dah rosak, anak bermasalah, dia kata rumahnya dia orang ni kena sihir pemisah. Sebab itu asyik nak marah-marah suami isteri, asyik nak bergaduh. Dia kata dia orang ni bila meruncing masalah, bila sentuh bab keluarga dia orang akan cari. Dan bila phone, saya akan letak syarat dulu. Sebab tu dikata dakwah. Sebab itu yang kami belajar dan kami diajar. Syarat-syarat nak datang jumpa untuk merawat. Puan, saya nak pesan tutup aurat dengan sempurna. Pakai seluar. Kau boleh pakailah sarung tangan sebab mungkin masa merawat nanti akan ini dan sebagainya. Lepas tu okeylah, sekian-sekian datang dengan mahram apa semua. Lepas tu bila datang kan, dia kata Ustazah, 80% yang datang kata ada sihir pemisah, ada gangguan, ada semua tak ada Ustazah. Semua tak ada. Punca utama, paling pertama dia kata, punca utama sebab dia buat sampai selesai masalah. Punca utama solat. Mereka tak solat berjemaah dalam rumah. Mereka tak solat berjemaah dalam rumah. Memang betul lelaki afdal solat berjemaah di masjid. Memang. Kalau orang tanya Ustazah, mana lebih afdal seorang suami dia solat jemaah memimpin isteri anak-anak ataupun solat masjid? Jawapannya masjid. Pergi masjid. Habis tu bila nak solat jemaah, solat sunat. Solat tahajud boleh jemaah, solat hajat boleh jemaah, solat sunat subuh tu boleh jemaah, solat sunat taubat boleh jemaah, solat sunat buat jemaah. Bila solat fardu pergi masjid. Solat sunat qabliyah bila subuh pun memang afdal di rumah. Solat sunat afdal di rumah.
Dah selesai solat, pergi masjid. Pergi masjid, buat solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat wuduk boleh. Subhanallah. Sebab bila kita nampak yang bersatu solat, tetapi yang sedang bersatu adalah hati-hati dalam rumah. Dia kata bila dia cek sekian-sekian tak ada. Yang kata saka pun tak ada. Yang kata ni ramai orang kita sikit-sikit saka, sikit-sikit sihir, sikit-sikit ni. Tapi dia sebut Ustazah, pengalaman dia buat bertahun-tahun, lebih daripada 10 tahun. Ni orang berpengalaman lama. 80% punca utama solat. Punca yang kedua seterusnya adalah hubungan dengan Allah. Sebab itu bila saya tengok orang yang datang, saya akan pesan pada wanita yang memang gangguan apa semua, puan, tutuplah aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan baik. Macam mana kita nak sembuh, puan? Kalau dah waktu yang sama kita engkar perintah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebut dalam firman Allah, ini adalah sebutan Nabi Ibrahim, kalimah Nabi Ibrahim, tapi sudah tentulah ilham daripada Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Sebenarnya ketika Nabi Ibrahim sebut, ramai orang yang mencari kesembuhan, nak sihat, pergi cari bomo, pergi cari perawat, pergi cari ni, meletakkan keyakinan sembuh itu pada perawat-perawat, pada ubat dan sebagainya. Perawat, ubat, perantaraan, alat, tapi yang menyembuhkan. Sebab itu Nabi Ibrahim sebut, wa idza subhanallah, wa idza maratu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfi, dialah yang maha menyembuhkan. Itu adalah kalimah akidah. Jadi subhanallah, dan pengalaman saya tuan-puan sekalian, yang kita sebut Baiti Jannati ni, rumahku syurgaku, saya jadi perunding cara dan ketua unit selama 4 tahun. Setiap hari klien lebih kurang dalam 3 ke 6 orang. Jadi dalam tempoh setahun beratus-ratus klien. 4 tahun tu beribu klien. Pernah kita buat perhimpunan dengan kaunselor berdaftar, sampai ada peringkat profesor, doktor dalam bidang psikologi, bidang kaunseling. Bila mereka bentangkan kadang-kadang tu kes rumah tangga yang mereka handle, dan 1 tahun 6 kes je. Kita 1 hari 6 kes. Nak kata betapa banyaknya kes-kes masalah rumah tangga yang dirujuk ke Jabatan Agama. Sebab apa? Sebab ketika saya bertugas di Agama Negeri Sembilan, mana-mana kes yang nak ke mahkamah, mahkamah suruh patah balik ke Jabatan Agama melalui unit kaunseling. Jadi banyaklah kes. Jadi saya mungkin tak ada banyak pengalaman masalah rumah tangga kami, tetapi saya sendiri ada banyak pengalaman handle masalah rumah tangga orang. Dan boleh dikatakan punca masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, akhirnya berpisah, bercerai, berpunca daripada solat, berpunca daripada tak bayar zakat, berpunca daripada tidak menjaga aurat ahli keluarga. Maksudnya perkara yang melibatkan hak Allah. Dia akan jejas rumah tangga. Sebab apa saya sebut zakat? Kita berpegang kepada zakat pendapatan tu wajib. Ni yang bekerja pergi je dekat pusat kutipan zakat. Anda beri je slip gaji, bagi tahu komitmen. Walaupun gaji anda RM5,000, RM6,000, RM7,000, tengok-tengok RM50 je zakat. Kadang-kadang tu 100. Muslimin-muslimat. Kalau kita kasih RM50, 100 itu besar untuk kita bayar zakat. Nanti kalah masalah lebih besar dalam hidup kita. Banyak kes bila saya tanya, puan, encik jaga solat, kami jaga solat. Zakat macam mana? Sebab misi ada kaitan dengan 5 rukun Islam. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Lepas tu dia orang kata, bila semuanya okey, zakat kami bayar, haji macam mana? Kami tak mampu lah ustazah haji. Ramai yang bersedap hati dengan jawab tak mampu nak menunaikan haji. Betul tak? Saya pun kata tak mampu. Okey, macam ni lah encik. Encik, sebab kadang kita tanya pendapatan berapa nak tahu dari segi kekuangan. Bila dia sebut tak mampu, saya kata, oh saya haji dah daftar ustazah, dapat tahun 2080. Mungkin Dajjal pun dah keluar. Wallahu a'lam. Ustazah dapat 2050, 2060. Jadi kira kami lepas lah kan. Saya kata ya, tapi kena detailkan sikit encik. Encik daftar 1,300 dulu tu lah, yang basic. Yelah, tunggu yang tu lah. Saya kata encik tahu tak, haji ni kalau kita dah penuhkan yang maksimum 10,000 kan? Betul tak? Betul tak 10,000? Kalau encik maksimumkan, cukupkan 10,000 tu, encik akan masuk ke senarai pendek. Sebab itu kita tengok ada orang umur 30 lebih dah dipanggil untuk haji. Ada yang umur 40 lebih dah dipanggil haji. Sebab apa? Encik dengan puan kena usaha dulu, penuhkan dulu yang maksimum tu.
Lepas tu setelah itu barulah encik tidak dikira sebagai orang yang melalaikan untuk menunaikan haji. Minta maaf, saya detailkan, saya bagi berat sikit. Sebab apa? Ada orang kata tak mampu tapi setiap bulan handbag baru. Ada orang kata tak mampu tetapi setiap bulan 2-3 bulan sekali melancong sampai ke Langkawi, ke sana ke sini. Bukan saya kata salah, tetapi kita kena cukupkan, lengkapkan dulu, tunaikan dulu kewajipan ni. Kalaulah kita mati, kita ditanya kenapa kamu melalaikan kewajipan menunaikan haji? Ya Allah, aku telah berusaha sedaya upaya tetapi tidak dipanggil. Maka insya-Allah kita tidak dikira orang yang berdosa melalaikan rukun Islam yang kelima. Faham tak maksud saya? Faham? Sebab kita kebanyakannya hanya ikhtiar yang minimum, iaitu cukup syarat daftar, lepas tu dapat tarikh 20-60. Subhanallah. Tetapi tahu tak, mak-mak ayah-ayah dulu-dulu, dia orang tak akan beli kereta, tak akan beli apa-apa. Saya ingat bapak mentua saya cerita. Dia kata sebab bukan kerja ni, kerja nelayan, tapi boleh pergi haji dalam umur 40 lebih dengan isteri. Dia kata sampai terkumpul duit haji tu sampai 10,000 sekian, yang minimum, yang maksimum. Sampai orang tahu dia ada duit dah tabung haji, datang orang nak jual kereta. Sebab boleh beli kereta cash yang harga 6,000. Datang, dia kata ayah mertua saya, dia bahasakan diriku, dia kata, Asma, ku tak terima semua sebab orang kata orang kaya sebab ada duit dah tabung haji banyak. Ku tak sentuh duit tu. Mac, itu mak mertua panggilan dia Mac. Sebab ku ni panggil ku sebab namanya Tengku Yahya, panggil ku. Jadi ku dengan Mac nekat walaupun ramai orang datang nak pinjam duit sebab tahu duit dah tabung haji banyak. Ini cerita 30 tahun lepas ni. Tapi hari ni orang tak faham. Dia kata, Asma, sebab itulah tak dipanggil-panggil. Kita kena cukupkan dulu, cukupkan maksimum tu, insya-Allah dipanggil. Dan kalau mati pun ku lega, maksudnya boleh jawab depan Allah, dah buat sehabis daya, tetapi sebab tak dipanggil. Esok-esok dalam kubur, ingat hisap simple ke? Kenapa tak pergi haji? Tak mampu, settle. Ingat settle macam tu ke? Malaikat korek, tak mampu, handbag campur semua 10,000. Contoh ya. Tak puas, tak berhenti-henti beli. Nak zar kan? Berapa ratus? Ayam Philip 1,000 lebih. Okey, barang kemas. Maksudnya kita akan dihisap sebenarnya kalau betul kita nak kumpul 10,000 sebenarnya boleh. Kecuali betul-betul tak boleh, orang susah, orang miskin, lain cerita. Kalaulah kita kata, bang, tak apalah kita tak pergi bercuti 2,000 ni, kita top up dulu tabung haji. Bang, tak apalah saya ni, awak tak nak beli ke emas ni, tak apalah bang, saya ni. Bahkan ada seorang makcik jumpa saya, dia kata macam ni, umurnya dah 60 lebih, kata tak dipanggil lagi 30 tahun Ustazah. Saya pun nampak gelang dia tebal. Saya cakap depan-depan, suami dia pun ada. Minta maaf makcik, gelang tu gelang padu ke? Padu ni Ustazah, padu. Ui, kalau ni boleh dalam kad 10,000 ni Ustazah. Dia yang cakap, bukan saya cakap. Saya kata boleh 10,000. Makcik pergi Ar-Rahnu, pergi pajak, terus top up dan 10,000 dalam akaun. Saya memang dah niat Ustazah, kalau dapat panggil haji, saya akan gunalah duit ni. Saya akan pergi pajak lah emas ni Ustazah, saya akan pajak. Nak guna buat belanja. Sekarang ni makcik pergi pajak dulu, insya-Allah panggilan haji dipanggil. Allah nampak ikhtiar usaha kita tu, nak penuhkan maksimum tu. Dan lepas tu lah ada pula orang lain cakap, memang betul saya buat macam tu yang saya dipanggil awal. Tabung haji macam tu, tak percaya pergi tanya. Yang dah penuhkan itu, lepas tu di warga emas pula, dia akan dipanggil dalam senarai pendek. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya sebut macam ni, ini pengalaman saya. Kita kadang-kadang tu pergi kursus sana sini nak keluarga bahagia, pergi melancong, balik melancong bergaduh sebab duit dah habis. Awak lah nak makan sedap sangat kan cakap 3 rasa tengah-tengah sungai tu. Itulah nak hotel ni. Masa sana enjoy, balik rumah duit dah tak ada. Telefon mak, minta maaf mak faham je lah ya, kos harga hidup tinggi. Padahal baru habis pergi melancong. Mak ni kan tak tahu cerita, bagilah pinjam duit kat anak tu. Allah Maha tahu kita menipu, berdosa besar. Maksudnya tuan-puan sekalian, banyak orang nak bina rumah tangga bahagia atas jalan apa? Jalan keseronokan, jalan yang sekejap, jalan yang hiburan. Sedangkan kebahagiaan itu kebahagiaan yang sangat rapuh.
Tetapi bila dia bina atas solat fardu berjemaah, dia bina atas sama-sama pergi tolong orang susah, sama-sama buat kerja-kerja amal, sama-sama berpuasa sunat, sama-sama zikir. Lepas sembahyang duduk semua, habiskan zikir Fatimah dulu, baca ayat kursi dulu. Bukan buat masing-masing, atas dasar-dasar ni. Menanam pokok dapat pahala, pelihara binatang dapat pahala, buat sama-sama. Saya kadang-kadang tak sempat masa, sampai 12 malam buat cara pokok. Suami saya macam penat sangat, dia pun tinggal saya dengan anak-anak. Balik jawab pukul 10 kan, pokok tak sempat nak uruskan, nak siram, nak apa. Tapi buat sama-sama dengan anak-anak. Maksudnya, kan kita dah berikan oksigen pada alam. Tu sekarang nak seronok tanam pokok, menyumbang oksigen pada alam. Kita tak ada klaim dengan orang, aku tanam banyak pokok, oksigen tu daripada rumah saya ya. Kan? Bayar. Tapi Allah akan beri kita ganjaran tu. Menyumbang kepada alam ni, berkhidmat kepada alam ni. Masya Allah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allahu Akbar. 5 rukun kena jaga. Syahadah, perhatikan ada tak perkara yang kita buat membatalkan syahadah. Salat, puasa, zakat, kemudian haji. Kalau kita jaga 5 perkara ini di dalam rumah tangga diri kita, subhanallah, insya-Allah harmoni. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Yang saya sebutkan pasal zakat, ada kes, banyak kes yang benar. Anak-anak bermasalah, belajar problem, suami isteri selalu bergaduh. Bila tanya, punca tak bayar zakat. Saya kata, encik pergilah bayar zakat. Saya dah kerja 10 tahun Ustazah. Ada yang kerja dah 2 tahun, saya tak pernah bayar zakat. Takutlah saya nak pergi kat pusat kutipan zakat, kan keluar banyak jumlah. Kena bayar bulan tu je masa bertaubat tu? Tak. Dah tahu kena bayarlah daripada awal. Pergi-pergi, contohnya cek yang tertunggak 5,000 contohlah, 5,000. Bayarlah ansuran, tak ada masalah. Lepas bayar ansuran, baru bayar RM50. Dia tiba mati esok. InsyaAllah diampunkan Allah. Allah tengok kita dah ada niat nak selesaikan hutang zakat kita. Jangan langsung cari helah untuk tak bayar. Muslimin-muslimat, ada kes yang benar, anak bermasalah, sampai isak dadah, sampai minum arak. Orang kaya, kisah benar ni. Orang kaya, subhanallah, marah itu ini. Asal anak ni masa kecil sampai hafaz Quran, baik. Masuk sekolah menengah, balik 2-3 pagi sampai minum arak. Dia kata satu hari, cerita ni, bapak ni cerita satu hari, saya solat di surau rumah orang kaya. Ada surau besar, rumah besar apa semua, sedang solat di surau. Dan dia betul-betul minta dengan Allah pada malam tersebut, ya Allah, berikan kepadaku petunjukmu, apakah punca sebenar anakku jadi begini. Sebab nak kata tak bagi pendidikan agama, bagi. Tak bagi tu semua bagi. Anak ni asalnya baik, tapi berubah jadi dahsyat sosial sangat. Subhanallah. Lepas dia dah menangis-nangis dengan Allah malam tu, dia cerita dah menangis-nangis, sedu-sedam minta petunjuk daripada Allah. Dia pun tunggu anak dia balik. Dia tunggu anak dia balik atas sofa. Anak dia pun balik macam biasa pukul 2, pukul 3 pagi dengan bau arak yang sangat kuat. Lepas tu Masya Allah, anak dia masuk, anak dia pun terkejut tengok ayah dia. Kalau sebelum ni, apa yang dia tak buat? Tegas, marah, sekat itu, sekat ni, tetap tak jadi. Anak tetap sosial. Lepas tu dia kata malam tu dia tak marah langsung anak dia. Dia cuma cakap, masuklah. Contoh anak dia dipanggil nak, contohnya, masuklah nak. Masuklah, sekarang kamu pergi mandi dan kamu tunaikan salat. Boleh ya? Anak ni terkelu sebab selama ni ayah dia tunggu dengan marah. Tapi malam tu lepas dia solat hajat apa semua, dia tak marah langsung. Dia cuma cakap, tak apa nak, baru balik. Ya, dah keadaan anak tu macam takut kan. Pergi mandi, bersihkan diri, lepas tu solat ya. Itu je dia cakap. Lepas tu apa yang Allah beri dia petunjuk adalah pasal zakat. Dia bukan tak bayar zakat, tetapi dia ahli bisnes. Sebenarnya pendapatan dia dah meningkat, bisnes dah makin maju, tapi dia tak meningkatkan jumlah zakat. Dia bayar maintain sama, bukan sikit, banyak juga. Lepas tu pagi besok, dia panggil accountant apa semua, cek balik akaun semua, berapa jumlah yang tertunggak yang sepatutnya dia bayar. Lepas tu dia pun pergi segerakan bayar zakat di pusat kutipan zakat. Bila sampai depan tu, dia menangis-nangis nak bayar zakat. Menangis. Orang ingat menangis sebab takut nak bayar zakat, duit banyak ni. Tak, dia sedar ini adalah puncanya. Dan apa yang berlaku selepas beberapa minggu macam tu, dia tak ada marah, tak ada apa, tak tegur anak, cuma doa-doa. Dia dah selesaikan kewajipan dia bayar zakat.
Anak tu datang meminta maaf dan anak itu berubah totally kembali 360 darjah menjadi anak yang baik, jaga solat dan mula sampai minta nak masuk hafaz Quran. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, itu yang nak disebutkan. Hati anak-anak, hati suami, hati pasangan bukan kita yang pegang. Ketika Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan kecewa bapa saudaranya Abu Talib tidak mengucap syahadah, Allah menegur dengan kalimah innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu tidak boleh beri petunjuk hidayah kepada orang yang kamu sayang. Innallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu sayang. Subhanallah, masa kita dah habiskan. Sepatutnya sampai 11.30. Sekarang pukul berapa, Dik? 11.40. Dah lebih 10 minit. Boleh ke tambah 10 minit lagi, Cik? Oh, ada soalan. Oh, dah ada soalan. Kita baca soalan Ustaz, ya. Tuan-puan sekalian, zakat ni kesan dia efek dahsyat sangat. Kalau Nabi SAW bersabda bab zakat, saya tak ingat bahasa Arab, tidak terkurang harta dengan disebabkan zakat. Dan zakat maksudnya adalah, perkataan zakat itu sendiri maksud dia apa? Maksud zakat adalah penyucian. Maksud zakat juga adalah pertambahan, penyuburan. Siapa yang bayar zakat, rizkinya akan bertambah, rizkinya semakin subur, semakin barakah. Barakah sikit jadi cukup, banyak jadi luas. Maksudnya ramai yang dapat kebaikan daripada banyaknya rizki. Sebab itu orang yang keluar zakat, zakat adalah sedekah wajib. Yang sedekah kita buat ni adalah sedekah sunat. Jadi antara sedekah wajib dengan sedekah sunat, mana lebih banyak pahala? Pahalanya adalah yang wajib. Solat fardu dengan solat sunat, mana lebih banyak pahala? Solat fardu. Tadi pagi tadi kuliah Riyadhus Shalihin kebetulannya baca satu hadis kudusi. Hadis kudusi ni adalah firman Allah. Allah berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai daripada kalangan hamba-hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, melainkan daripada amalan fardu. Jadi sebenarnya kadang kita duk fokus amalan sunat buat banyak, tetapi Allah sebut yang paling Allah cintai amalan untuk dekat kita dengan Allah adalah melalui amalan fardu, tapi kita buat yang terbaik. Kadang-kadang kita ni memperbanyakkan sedekah, sampai luar negara kita bagi, alhamdulillah tu bagus. Tetapi kita kadang-kadang tanpa sedar, mungkin terlalai, kita melalaikan zakat. Jadi daripada zakat menyucikan harta. Daripada harta kita beli rumah, sebab itu rumah jadi panas, tak bayar zakat. Daripada harta, daripada gaji kita beli kereta, patut kereta tu buat jadi seronok, masuk kereta bergaduh suami isteri, kan? Macam anak tak perasan, cakap depan awak ni kan, maksudnya tak nak anak perasan, bergaduh kan. Geramnya. Pada anak sedar, anak-anak faham. Tuan-puan ni mati Allah sekalian, kita kalau anak bergaduh marah kan, kita bergaduh anak tak boleh marah kan. Mak ayah ni apa ni bergaduh ni, tak boleh kan. Padahal kita tahu bergaduh tu tak bagus. Bergaduh tu memang tak bagus. Subhanallah. Kadang bergaduh jadi lama, sehari, 2 hari. Yang benda boleh settle 1 jam, kita drag sebab ego je. Orang lelaki dengan ego, orang perempuan dengan emo. Baguslah tu kan, bertemu ego dengan emo. Orang perempuan dengan emosinya, lelaki dengan egonya bertembung. Sebab itu kena salah seorang mengalah. Tak ada pilihan, salah seorang kena mengalah. Masya Allah. Okey, kita tengok soalan. Bagaimana menangani anak yang degil dan suka melawan? Ada yang cakap perangai anak-anak ada cerminan perangai ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa telah cuba sehabis baik untuk berbuat baik, contoh seperti selalu beri derma, tak tahu di mana salah silapnya dan macam mana nak buat. Okey. Soalan kedua, didikan ilmu agama menjadi unsur utama dalam pembangunan generasi di mana ia bermula dari rumah. Apakah ilmu-ilmu utama yang diperlukan dalam didikan keluarga dan bagaimana nak aplikasi di dalam kehidupan seharian? Cantik sangat soalan ni. Kehidupan seharian. Okey. Saya nak kembali kepada poin yang pertama tadi. Poin apa? Doa. Sekarang ibu-ibu, ayah-ayah, suami isteri semua tahu masing-masing ada masalah. Saya pun rumah tangga ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Tipu kalau kata tak ada masalah. Rumah tangga bahagia atau tidak bahagia semua ada masalah. Yang membezakan bagaimana mereka menguruskan masalah. Anak-anak kami pun ada masalah. Anak-anak tuan-puan juga ada masalah. Kalau siapa kata anak kami tak ada masalah, big problem. Maksudnya dia tak perasan ataupun tak peka ataupun jenis ibu bapa yang tak cakna. Mustahil kalau perfect anak tu tak ada langsung dari segi akhlak ke, dari segi perilaku, dari segi perkataan ke, dari segi pelajaran ke.
Sebab apa? Allah dah sebut hidupnya adalah untuk ujian. Allah dah sebut dalam Quran, anak, harta benda, semua itu adalah ujian bagi kamu. Isteri, wanita, semua itu ujian. Bukan kita nak cari masalah ni. Subhanallah. Sebab bila kita rasa hidup kita tak ada masalah, kita hilang bergantung, kurang bergantung pada Allah, kurang berdoa, kurang meminta, sebab rasa semua okey. Semua okey tu mungkin hanya pada pandangan mata kasar. Tapi bila kita belajar dengan pandangan mata hati, kita boleh nampak, tak boleh anak kita ni macam ni. Bagi setengah orang, solat lambat is not problem. Bagi setengah orang, malah berzikir bukan masalah. Bagi setengah orang, anak tu makan berdiri, makan aiskrim berjalan is not problem. Bagi setengah ibu bapa, bagi dia itu problem. Bagi saya, akhlak ni, kita tahu akhlak adalah buah daripada akidah. Akidah pada sebatang pokok ibarat akar, benda tak nampak. Batang itu adalah ibadah. Tetapi nak menilai ibadah bagus dan akidah bagus adalah akhlak. Kalau ada satu pokok yang tak berbuah ataupun buah asyik rosak, kita buat apa pada pokok tu? Kita tebanglah, kita tanam pokok yang baru, betul tak? Masya Allah. Kalau akhlak kita dan akhlak anak-anak ukuran kepada sejauh mana ibadah dan akidah yang bagus. Subhanallah. Sebab itulah bila ada akhlak yang kurang bagus pada diri kita dan anak-anak, sebab itu adalah isu besar. Wahai ibu ayah, jangan kita mudahkan ayat, alah budak lagi, alah budak-budak. Kita memang tak nak paksa anak jadi cepat dewasa, tak nak. Tetapi jangan pelekehkan amalan-amalan buruk. Contoh kalau anak kita menipu, alah nama pun budak-budak, kadang-kadang tu tak cakap jujur. Kita tak hukum dia dengan berat, tapi kita panggil dan jelaskan perbuatan menipu ini hukumnya haram, ini berdosa besar. Bila kita dengar ada anak kita keluarkan perkataan yang tak bagus, kita pun panggil, kenapa sebut macam tu? Tahu tak maksud dia? Tahu lah Umi, tak tahu, tapi kawan-kawan sebut. Mai Umi nak cakap, maksud dia adalah kadang tu kan belajar kawan-kawan kan, dia sebut WWF apa tu? Kan? Fuck you tu. Minta maaf ya, saya sebut minta maaf ya. Dia ringkasan dia apa? WTF kan? Sebenarnya WTF tu what the fuck kan? Kan masalah kan banyak sebut perkataan tu. Tuan-puan sekalian, kalau rumah ada Netflix, dahsyat. Kadang kita budak-budak pun keluar perkataan tu. Perasan tak? Fuck you, what the fuck. Itu kan perkataan lucah, perkataan keji, kotor. Lepas tu, bila saya tanya, sebab anak ni kecil lagi. Tahu tak perkataan tu? Tak tahu Mi. Macam mana boleh sebut? Kawan-kawan sebut kat sekolah, asyik sebut. Saya pun terangkan, ni maksud dia. Dia pun, ya Allah tak tahu. Macam mana hukum dia? Berdosa sebut. Berdosa. Jangan sebut. Tuan-puan sekalian, sebab itu kami pun dalam, maksudnya memang potong semua. Seru ke, enjoy ke, sebab tu tak tahu drama-drama apa ke, filem ke, movie ke, Netflix ke, semua tu tak ada. TV ada. Tapi ada smart TV, pasang YouTube. Masa tu pilihlah apa nak ditengok. Kita boleh tapis lah, dan dia orang kena tengok sama dengan kami. Bukan nak tutup daripada ni, tetapi subhanallah saya tengok susahnya lah. Kalau TV biasa pun yang enjoy ni pun, drama Melayu kita pun perempuan pakai ketat, seksi apa dan sebagainya, iklan TV pun dahsyat. Kan dulu kalau nak beli tuala wanita, ingat tak zaman kita muda-muda dulu, kan tuala wanita kan tersorok. Lepas tu orang kedai apa? Balut. Nak kata ada sifat malu yang sangat tebal. Sekarang tengok iklan tuala wanita di dalam iklan TV. Letak pula kat mana? Kadang jual dekat kaunter-kaunter macam tu je kan. Tak kisahlah tu. Cuma kita nak kata sifat malu tu memang dah tercabut terus dah. Saya tak tahu kalau anak saya hari-hari tengok maksiat dalam TV, bila dia tengok maksiat yang benar di luar rumah, dia tak rasa malu nak tengok. Sebab tu bila dia orang tengok perempuan seksi dekat luar, dia orang tunduk. Umi. Orang Islam ke? Islam. Habis tu kenapa pakai seksi? Dia orang tanya kita kan. Anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sebab bila kita dah biasakan dalam rumah, anak kita tengok maksiat tak ada apa-apa, sama level pula dengan kita, kita mak saleh cium-cium, kita pun tutup muka, tutup, jangan tengok. Ingat dia tak nampak ke? Lama-lama bila dia tak rasa malu lagi untuk melihat maksiat, mata dah biasa tengok benda yang haram, bila dia nak buat benda yang haram pun dia tak rasa bersalah sangat.
Sebab kitalah yang membiasakan anak kita. Kita yang membiasakan, bukan orang lain. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, lahir dalam fitrah, suci bersih. Anak lahir semua suci bersih. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah, ayuhawidani, ayunasirani, ayumajisani, yang akan mengubah fitrah anak ni daripada suci bersih iaitu Islam kepada cara hidup, cara berpakaian, cara makan, cara berhibur, cara tidur dan semua cara hidup lah mengikut cara hidup Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tuan-puan sekalian, buku ni kan kalian pegang kan, doa-doa keluarga bahagia. Betul tak? Doa-doa keluarga bahagia. Tips dan doa keluarga bahagia. Saya jenis orang yang praktikal. Sebab itu ceramah saya kadang-kadang orang kata mudah faham. Sebab saya bukan cakap benda yang jauh-jauh. Saya cakap benda yang seharian, benda yang mudah dapat, mudah nampak dan mudah buat. Yang sebenarnya kita boleh buat. Soalan ni kata macam mana harian, saya sebut pada doa. Sekarang ni kita nampak ada masalah dalam rumah tangga kita, ada masalah pada anak, ada masalah pada pasangan. Yang saya nak pesan pada diri saya dengan sahabat-sahabat tuan-puan yang mendengar dan yang hadir, lebih kurang campur dua ni lebih kurang dalam 3,000. Ya, 3,000 yang hadir secara live. Subhanallah, muslimin-muslimat, makasih hadir secara live. Ini TikTok, ini di FB. Jangan nampak lagi masalah dan jangan nampak lagi siapa yang bermasalah. Kita dulu mulakan segala sesuatu dengan doa. Kan Islam ni ada susun semua lengkap. Start buka mata sampai tutup mata semua ada doa. Perasan tak? Buka mata, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lepas tu nak masuk tandas ada baca doa kan? Keluar tandas ada baca doa. Pakai baju ada baca doa. Tengok cermin nak pakai bedak tu ada baca doa. Ada doa. Nak keluar rumah ada baca doa. Nak makan ada doa. Lepas makan ada doa. Nak start kenderaan ada doa. Betul tak? Semua ada doa. Cuba puan-puan nanti Google tengok senarai doa. Cuba buat satu hari. Buat satu hari je. Anda boleh rasa hari tu sangat berbeza. Tak pernah anda lalui kehidupan yang begitu tenang. Allah permudahkan segala urusan. Semuanya smooth. Datang ujian anda cool je. Berbeza dengan kalau tak melazimi doa, ujian tu sama je tapi mudah marah, mudah melenting. Jam pun relax-relax. Kalau sebelum ni gini-gini, urusan Allah permudahkan. Kalau sebelum tu mungkin bagi tahu bang saya lambat sikit. Dah kenapa awak keluar lambat ke? Macam tu kan. Tapi elok, tak apa sayang, hati-hati. Allah akan permudahkan semua. Allah akan bantu permudahkan urusan anak-anak. Ada orang sehari dah rasa kesal. Bayangkan kalau buat seminggu, bayangkan buat sebulan. Subhanallah. Sebab itu saya sebutkan di awal. Kita ada Allah yang maha kuasa, yang boleh buat apa saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, bagi dialah pemilik, dia miliki semuanya. Walahul hamd, baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang tulis ni masalah anak. Yang tulis masalah keluarga. Ada yang datang jumpa masalah isteri ni suka bersosial, suka mesej orang lelaki lain. Ada yang jumpa saya masalah suami sekian-sekian. Saya bila datang apa jua masalah, memang saya kata puan sebelum fokus nak selesaikan orang bermasalah, puan kena mula dulu. Saya tak tahu bagaimana Allah akan bantu puan selesaikan masalah yang puan duk cerita senarai 10 senarai tu. Tetapi yakin dengan kita perbaiki diri, dengan kita kembali menjadi hamba Allah. Hamba Allah ni apa? Selalu memerlukan Allah. Itulah hamba Allah. Hamba ni kan dia perlukan Tuhan, betul tak? Dia tak boleh hidup tanpa Tuhan. Tapi kita ni sebab apa? Dah bijak kan? Badan pun sehat kan? Pangkat pun tinggi, duit pun banyak kan? Taklah banyak tapi adalah. Kita mula hidup tanpa merasa perlukan Allah. Sebab apa? Kereta elok tekan, tak doa sungguh-sungguh pun sampai jadi pejabat. Elok je sampai. Semua kita plan okey je. Kita kata nak masak nasi ayam, okey je jadi. Tapi ada orang, semua dibuat sesuatu dengan doa. Nak masak, bismillah. Nak jemur kain, bismillah. Subhanallah. Dan kita tahu siapa yang menyebut nama Allah di setiap perbuatan dia. Barakah baca bismillah di setiap perbuatan apa yang dia buat. Dapat pertolongan Allah, dapat perlindungan Allah, dapat keberkatan daripada Allah. Jadi subhanallah muslimin muslimat, mudah-mudahan terjawablah. Saya nak buka satu je, tuan-puan tengok ni, dalam buku ni.
Tip dan doa keluarga bahagia memang ini adalah susunan daripada saya sendiri, kerjasama bersama-sama dengan tim. Ini tips dan doa keluarga bahagia. Sahabat-sahabat yang tengok di live, anda boleh beli melalui Shopee rasmi kita, Ustazah Asma Harun. Galeri UAH. Galeri UAH. Subhanallah. Cuba buka muka surat 5, muka surat 7. Sorry, muka surat 6 dan 7. Muka surat 6 dan 7. Subhanallah. Nak habis dah ni. Jangan risau, kita dah nak habis. Kita faham orang lelaki nak solat Jumaat. Masya Allah, hati dah meronta-ronta kan, merindui masjid. Kita faham. Allahu Akbar, alhamdulillah. Okey, sayang perlu dilafazkan. Ini muka surat 6. Tajuknya adalah sayang perlu dilafazkan. Pengerusi kita ni, cakap tak I love you tuan pengerusi pada isteri? Senyum. Tuan pengerusi cakap tak? Dia anggap. Yelah, depan khalayak ramai pula tu ditanya kan. Puan ni, pegawai juga ni. Cakap I love you tak kat suami? Susah nak jawab kan? Subhanallah. Cakap I love you, saya sayang awak, semua ni, subhanallah, sunnah. Dan mari kita baca kalau tak percaya ya. Sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbiruhu annahu yuhibbuhu." Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, sayang siapa-siapalah, maka khabarkanlah bahawa engkau mencintainya. Kena cakap kalau sayang. Ini tip yang ketiga ni, S3, huraian hadis di atas menyangka kita untuk menzahirkan perasaan cinta dan kasih melalui kata-kata. Tip UAH. Tu kan ada muka saya. Lafazkanlah kata-kata sayang kepada pasangan seperti I love you, abang hargai sayang, terima kasih menerima saya. Apa sajalah perkataan menunjukkan rasa kasih sayang. Tuan-puan sekalian, 3 patah perkataan boleh mengubah hidup kita. I love you, I miss you, I need you, I want you, I can't live without you. Macam tu kan. Orang perempuan kau dapat ayat tu kan, datang kerja 8.30 tit masuk mesej, tengok WhatsApp suami, I really miss you. Rasa nak melompat kan. Kalau dapat dah mesej tu, tuan-tuan, saya bagi tahu tip ni, kalaupun tak rindu, bagi je mesej tu. Ya, walaupun tuan-tuan tak rasa pun rindu masa tu, tapi bagi je mesej tu. Belajar. Sebab kadang-kadang benda baik ni nak tunggu ikhlas, tak buat-buat. Buatlah sampailah datang ikhlas tu. Walaupun masa cakap tu tak rindu pun, tapi insyaAllah lama-lama duduk kat pejabat, Allah beri rasa rindu tu. Kan dah sebut musuh utama syaitan. Syaitan buat apa? Nampak isi orang lain tu lawa. Tengok rakan pejabat ni lawa. Tak tahu kat rumah orang tu macam mana. Lagi buruk pada isteri. Tak buruk. Subhanallah. Pandangan mata syaitan rosakkan. Nampak lembut je. Ya Allah, kalau lah bini aku lembut macam ni. Tak tahu yang kata lembut tu rasa asa juga kat rumah. Memanglah dekat pejabat pitching. Encik nak makan apa-apa? Encik ada apa-apa yang saya nak, ada apa-apa boleh tolong? Cair kan. Perempuan tanya macam tu. Jadi bos, pembantu tanya, Cik ada apa-apa ke? Kalau ada apa-apa, Encik bagi tahu je saya, anytime. Bayangkan kalau kat rumah isteri cakap macam tu kan. Abang ada apa-apa ke bang? Kalau abang perlukan apa-apa, anytime. Cakap je ya. Kat rumah kita terbalik kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Susahnya kita, mencabarnya kalaulah pasangan kita tu tak indah, cari keindahan dalam dirinya. Kalau tak handsome, carilah kehandsomean dalam dirinya. Kalau pasangan tu kita tak lembut, carilah kelembutan. Nama pun pasangan dah hidup 24 jam, dah keluar dia true colour, betul kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah kita perempuan kadang-kadang tu dengan rakan sekerja lelaki, kita kan lembut. Padahal sebenarnya yang paling besar pahala kita dengan suami lah. Orang lelaki pun sama, kat pejabat rajin. Orang kata kalau dia ada settle masalah. Bila ada misi banjir, dia lah orang pertama sampai. Kat rumah nak angkat sampah tak larat. Misi angkat sampah pun tak lepas. Kan main kat pejabat.
Kan isteri ni pergi rumah terbuka kawan. Untunglah kau dapat suami macam tu. Dia paling rajin tahu kat pejabat. Isteri melopong. Padahal suami tu lah pemalas kat rumah tu macam merupakan bersalin. Subhanallah. Ada pula tu kau mesti seronok kan. Laki kau kenapa? Kita orang ni kering gusi. Tak kering gusi. Asyik gelak. Kelakar lah laki kau. Terlopong lagi. Kat rumahmu keketat. Kan serius, keketat je. Ramai orang karakter di pejabat di tempat kerja berbeza. Dengan kawan-kawan berbeza. Ni kita orang perempuan semua lawa ni kan. Cara tu cantik dah ke. Kat rumah tak tahulah ni. Terbang je kelawar kan. Pakai je kelawar tak ada masalah. Janganlah yang koyak. Dia mulalah dengan suami dia. Bang ni paling selesa. Maaf ya bang. Memanglah baju dah 10 tahun memang selesa. Sebab dia dah lembut. Lembut tak panas. Baju baru memanglah kasar lagi kain. Tak ni. Subhanallah bang. Terimalah seadanya kat rumah kan. Ngebang rambut pakai ni apa semua. Gelak kamu. Kamu tak kahwin lagi. Kat rumah semua suami terima seadanya. Luar rumah untuk suami orang lain beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Masya Allah. Hari tu kan saya dengar anak saya yang 3 tahun dengar adik dia yang 2 tahun. Hana 4 tahun. Fatimah umur 2 tahun. Dia masuk bilik saya, lepas tu dengar dalam tandas yang si Hana kakak 4 tahun lebih ni dia kata, cepat. Nanti Umi marah. Yang si Fatimah ni, ya kan je. Saya pun apa yang berlaku ni kan. Apa yang berlaku. Dia sebut nanti Umi marah tu yang saya terasa tu macam Umi dia pemarah sangat. Cepat. Umi marah. Tu je yang dia sebut. Bila saya tengok apa yang berlaku dalam tandas tu, memang tergelak habis lah. Tahu dia buat apa? Dia ambil gincu tu kan. Gincu tu. Pandai pula dia buat eyeshadow keliling mata adik dia umur 2 tahun lebih. Sampai merah menyala macam kena tumbuk lebam. Dua-dua. Habis merah. Pipi merah habis. Lepas tu memang kita tak marah. Saya nak sebut apa? Bukan tak ada gincu. Tapi pakai kat rumah. Tak pakai dekat luar. Pakai dalam rumah kan. Maksud kita berhias untuk suami kan. Kadang nak tanya Umi nak pergi mana? Tak pergi mana? Memang nak duduk dalam rumah. Sekarang ni cuba muhasabah diri kita. Kita lebih indah di luar rumah ke dalam rumah? Jawablah sendiri. Kan? Masya Allah. Lebih wangi di luar rumah ke di dalam rumah? Alah Ustazah, dalam rumah dah menyapu-nyapu. Nak wangi apa? Memang menyapu busuk. Lepas dah selesai pergilah tukar kan. Memang bila masak tu berbau ikan ayam. Subhanallah tuan-puan sekalian. Apa yang kita buat berwangi, bercantik, berindah di rumah, pahala berganda-ganda. Dituntut. Dan ini bukan untuk perempuan saja. Encik. Semua pun kena handsome di rumah. Subhanallah. Sebab Rasulullah sangat menjaga. Dan bagaimana sahabat Nabi Anas bin Malik sebut, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku, aku juga suka berhias untuknya. Bukan isteri saja. Kita pun nak tengok suami kita ni. Yalah dengan cara pakaian di dalam rumah lah. Sama juga kita takkanlah pakai macam ni dalam rumah. Subhanallah dengan pakaian. Sebab itu ramai orang pakai di luar beli mahal-mahal. Dalam rumah beli yang low class, asal pakai je. Yang tu lah 10 tahun tak duduk pakai. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan saya nak sebut, 3 patah perkataan boleh ubah kehidupan kita. Tapi 3 patah perkataan juga boleh ubah sebaliknya. I hate you. I don't want you. Apa lagi? Kalau I ceraikan you, lagi dahsyat. Maksud saya ialah 3 patah perkataan boleh ubah. Benda ni perkataan emosi. Saya sayang awak, I miss you, saya rindu awak. Sebab itu Nabi suruh cakap, jika kamu mencintai seseorang, maka katakanlah cinta. Dan yang terakhir, subhanallah, tuan-puan sekalian cuba belek buku ni. Siapa yang nak beli, boleh. Maksudnya bukan free tu ya. Ingat Agil Eda tu dapat free kan. Kami pun cari rezeki ya. Sebab cetak pun memang kilang tu minta duit dengan kami. Dia bukan kata Ustazah halal tak ya. Cuba tengok. Dalam buku ni ada amalan 8S. Eratkan cinta suami isteri. Sabar ketika diuji, syukur walau sekecil nikmat, sayang perlu dilafazkan, setia saat susah dan senang, segarkan cinta, sangka baik sebelum menunding jari, senda gurau pemanis hubungan, sentuhan penyembuh emosi. Dalam ni ada himpunan doa, hadis Nabi, tips dan juga doa. Amalan 8M, aktiviti keluarga, menunaikan salat berjemaah, memasak bersama, makan berjemaah, hidupkan rumah dengan bertadarus,
menanam pelbagai jenis tumbuhan, membersihkan halaman rumah, melakukan senaman ringan, menjaga ukhuwah. Semua tu ada hadis Nabi ataupun doa. Dua tu mesti ada dalil dia. Doa amalan keluarga daripada Al-Quran dan hadis. Doa keluarga bahagia, doa untuk mendapat anak soleh, doa memperbaiki urusan keluarga, doa mendapatkan ahli keluarga yang soleh dan solehah, doa agar dikurniakan hati yang sentiasa bersyukur. Ui, kalau nak baca tu sampai malang karang lah ya. Ada banyak lagi senarai tu, sampailah doa agar dikurniakan kecukupan. Mudah-mudahan kehidupan kita berubah, sebuah keluarga sakinah mawadah warahmah, baiti jannati. Janganlah kita nampak jauh, fikir jauh dan sebagainya, sebab sebenarnya ia ada dalam diri kita. Apa yang Nabi tinggalkan untuk kita dah cukup sebenarnya jika kita amalkan untuk mendapat sebuah keluarga syurga di dunia dan keluarga yang sama juga di akhirat kelak berada di syurga. Saya mendoakan subhanallah ya rahman ya rahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, hati-hati kami ini ya Allah, qad ijtama'at ala mahabbatik. Kami berkumpul pada saat ini di dalam dewan yang mulia ini, di hari yang barakah, hari Jumaat, di bulan yang mulia itu bulan Syawal ini ya Allah, di majlis ilmu yang dikatakan, yang diangkat sebagai taman syurgamu ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkanlah hati-hati kami dalam mencintaimu ya Allah. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu kerana mentaati perintahmu. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, akan menghidupkan sunnah Nabi, akan beramal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam diri kami, dalam keluarga kami, di dalam qaryah kami, dalam negeri dan di dalam negara kami ya Allah. Waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik, kami bersatu memikul janji ya Allah akan mendaulatkan syariatmu ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha. Muslimin muslimat, doa ini adalah doa rabitah, maksudnya doa pengingat kasih. Muslimin muslimat boleh cari doa ni, hujung mak surat ada doa ni, namanya doa pengingat kasih. Kami juga beramal bila lepas solat, kadang-kadang dalam kereta baca doa ni. Yang saya selit ni pani nak sambung doa, minta maaf ya. Bila sebut kalimah fawathiqillahumma rabitataha, maksudnya adalah maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Waktu ni boleh sebut nama-nama, nama suami, nama isteri, nama anak-anak. Fawathiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Suamiku ya Allah, anak-anakku ya Allah, suami kami ya Allah, isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dengan ikatan daripadamu ya Allah, dengan ikatan akidah, ikatan ibadah, ikatan akhlak yang mulia ya Allah, dengan ikatan kasih sayangmu ya Allah. Wa adimudaha, dan meserakanlah di antara hati-hati kami ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami ya Allah limpahan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi kami, menyintai Nabi kami dan merindui Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah hati kami ya Allah, hati kami, diri kami ya Allah, sekeluarga ya Allah, di atas jalanmu ya Allah, kematian yang husnul khatimah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Ya Allah, kumpulkanlah kami, golongkanlah kami ya Allah bersama dengan seluruh ahli keluarga kami ya Allah di syurga firdausmu, bi ghairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, dan janganlah engkau golongkan kami, pisahkan kami ya Allah dengan jurang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, pada saat yang barakah terhimpun banyak kemuliaan dan keberkatan waktu ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Razak yang maha memberi rizki ya Allah. Rizkikanlah kami Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa mubarakatan.
Rizkikanlah kami rizki yang luas, yang lapang ya Allah, rizki yang barakah ya Allah, umpama seperti air zam-zam yang tidak pernah putus, air sungai yang sentiasa mengalir ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Wadud, Yang Maha Cinta, limpahkanlah ke dalam rumah tangga kami kasih sayang daripada-Mu ya Allah, kasih sayang yang tidak menghalang kami daripada mencintai-Mu ya Allah, Ya Wadud. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Maha membuka, bukakanlah pintu-pintu ilmu buat kami ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan buat kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah, Ya Maha berkuasa di atas segala sesuatu, lindungilah keluarga kami daripada segala mara bahaya zahir dan batin, pandangan manusia yang berhasad dengki ya Allah, bisikan dan gangguan jin dan syaitan ya Allah, sihir dan juga semua perbuatan jahat dan juga kejahatan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami, diri kami ini penyejuk hati, penyejuk mata pasangan kami ya Allah, yang apabila pasangan kami memandang kami sejuk hatinya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk hati, penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, zuriat keturunan kami penyejuk hati ya Allah, dan jadikanlah mereka imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah tetap teguh mendirikan salat ya Allah, begitu juga dengan zuriat keturunan kami ya Allah, makbulkanlah hajat dan doa kami, kerana sesungguhnya selagi mana kami semua menjaga salat, maka insyaAllah selagi itulah keluarga kami dijaga oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia baik ya Allah, baik dalam jagaan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih sayang-Mu, bahagia ya Allah, pekerjaan yang baik, kehidupan di dunia, kehidupan keluarga baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik, rizki yang baik, semuanya baik, jiran yang baik, sahabat yang baik ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kehidupan kami baik ya Allah dalam pandangan-Mu, dan kehidupan di akhirat juga baik ya Allah, iaitu di syurga-Mu ya Allah. Wa qina azaban nar, jauhlah kami daripada azab api neraka. Wa qina azabal mahsyar, jauhlah kami daripada azab pada mahsyar. Wa qina azabal qabr, dan jauhlah kami daripada azab kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, minta maaf ya, ada MC dah nak ambil alih kan. Tak apa. Saya langsung nak buat pengumuman. Semua orang pasal haji tadi tu, insya-Allah kami dengan kerjasama ada satu syarikat membuka peluang siapa nak menunaikan haji bersama. Saya juga insya-Allah akan menunaikan haji juga pada tahun ini. Subhanallah, jadi saya juga akan membawa, limitnya 30 orang sahaja, 30 orang. Subhanallah, kita akan usahakanlah juga untuk dapat. Ini adalah haji package lah, faham ya, haji package. Bukan, maksudnya kita tahu memang package ni memang ada. Jadi saya, kami, syarikat kami Hijrah Travel memang bekerjasama dengan sebuah syarikat yang ada establish, yang selalu bawa haji. Jadi adalah peluang untuk 30 seat. Tentang harga semua tu anda kena hubungi kami, kena hubungi. Kita fahamlah harga tu range dalam lebih kurang 40 ke 60k. Jadi siapa yang mampu, ada kewangan, bahkan kadang-kadang ada aset, sebenarnya sedaya upaya kena cairkan untuk memampukan pergi. Bagi yang tak mampu, tunggulah panggilan tabung haji. Faham maksud saya ya? Sebab itu bagi yang sebenarnya ada harta untuk pergi dengan package, kalau dari sudut penerangan perangan, mutawif, guru-guru, alim ulama, dia kena pergi, usaha pergi dengan package. Kalau pergi dengan package tak dapat juga, nama tak naik, maka kalau dia meninggal kira dia dah terlepas. Faham maksud saya ya? Ini bukan sebab nak elan ni. Saya pun bila nak elan pun takut. Sebab apa? Sebab terlampau ramai yang minta. Ramai sangat. Orang sanggup cairkan aset, simpanan ke apa ke, emas ke apa, sebab nak pergi menunaikan ni. Jadi kita tahu tahun ini lagi sempit, jumlah sangat sikit. Peluang untuk menunaikan haji semakin sempit. Jadi itu pengumuman yang pertama.
pengumuman seterusnya. Di sana ada kita bawa barang dagangan. Itu adalah ikhtiar kami untuk jihad ekonomi. Jadi hasil daripada pembelian itu untuk kami sustain buat kerja dakwah, kerja amal. Dan yang terakhir adalah ibadah korban. Ibadah korban lebih kurang dalam 1 bulan 20 hari lagi. Jadi semua dah dapat makluman ni, cubalah hubungi dan dengan kami boleh bayar ansuran. Maksudnya yang penting bayar selesai sebelum ibadah korban. Sebab kalau tengok harga, kami ni buat ibadah korban memang kami ternak sendiri lembu kambing ni dekat ladang ternak rumah di Kuala Selangor. Siapa nak pergi ziarah boleh anytime je. Memang kita buka setiap hari kat sana. Lembu-lembu gemuk-gemuk, kambing-kambing sihat-sihat. Dan yang paling tinggi naik, kita kan makanan pun naik, gandum macam-macam naik harga kan. Tapi makanan binatang, dedak tu naik berganda-ganda lebih di makanan kita. Sebab itu bila kira kos semua, inilah harga yang mampu kita bagi. Tapi kalau siapa yang tak mampu boleh ambil luar negara. Yang penting, yang utama sekarang kena dah ada niat untuk melakukan ibadah korban. Dan saya bacakan hadis Nabi tentang ibadah korban. Dek nanti buat poster ni, kena masukkan hadis tu. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah bila datangnya Aidul Adha, malaikat melakukan ibadah korban. Nabi kata sesungguhnya setiap tanduk, kuku, bahkan bulu binatang korban itu akan jadi saksi kita di mahsyar kelak. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh menitih di tanah, rahmat Allah sampai dulu kepada kita. Nak kata besarnya. Ada orang memang tak pandang sangat, tak ambil berat tentang ibadah, pasal ibadah korban. Siapa yang mampu tak buat ibadah korban sampai Nabi seolahnya tidak mahu memandang. Bahkan seolahnya, bukan seolah, hukumnya makruh bagi orang yang mampu ibadah korban, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh. Sebab namanya sunat muakkad. Bunyi sunat, kalau wajib lain. Jadi janganlah kita meremehkan, sebab binatang korban itu akan jadi saksi di mahsyar kelak. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, kami boleh urus sampai siapa nak beli lembu seekor pun boleh kita hantar sampai ke rumah. Kau nak pakat-pakat dengan adik-beradik, rumah kampung dia memang ada kawasan, nak sembelih sendiri pun boleh, nak beli lembu hidup, nak kami uruskan A to Z pun boleh. Kita memang buat sembelih di ladang ternak sampai agih kepada asnaf fakir miskin. Sebab kami memang ada asnaf fakir miskin yang berdaftar di bawah NGO kami, iaitu NGO Sahabat Amal Care dan juga Yayasan. Itu NGO kita semualah. Jadi alhamdulillah, wallahu alam. Okey, siapa yang nak daftar korban ada tim. Siapa yang nak daftar haji ke ataupun nak daftar umrah, kita buat umrah bulan 9. Kalau siapa nak tanya Ustazah, bila pula Ustazah bawa jemaah umrah? Buat bulan 9. Itu terakhir pada tahun ini. Bulan 9 ada cuti sekolah. Okay, InsyaAllah kita berhajat, kita bawalah satu flight lebih kurang 300 jemaah. Mutawif kita ramai. Nah, kalau ramai lagi jemaah, lagi ramai mutawif dalam 15 orang macam tu. 15 ke 20 orang. Jadi kita boleh handle. InsyaAllah bulan 9 ni kita ada harga package ekonomi dan harga package tu. Jadi semua tu dengan tim kita di sana. Siapa yang tengok live ni nak juga sertai tu kan, semua tu anda boleh berhubung dengan nombor telefon yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Jutaan terima kasih kepada Ustazah atas pengisian yang begitu manfaat itu tadi. Semoga segala ilmu yang dicurahkan akan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda buat Ustazah. Mohon Ustazah agar terus berada di pentas. Majlis mempersilakan Encik Hazli bin Mat Tahir selaku pengerusi Berkis ke pentas untuk menyampaikan cenderah hati kepada jemputan yang diraihkan. Ustazah Asma Harun. Masya Allah, comelnya. Tak pernah dapat macam ni. Ya ke? Subhanallah. Harap terima lah. Ya, terima sama.